Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian untuk bersama pada hari ini. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua satu motivasi yang bertajuk masa depan di tangan saya. Persoalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tangan saya? Saya ambil analogi yang sangat mudah. Seperti mana sikap tangan yang akan bergerak apabila otak mengkehendakinya. Maksudnya pergerakan tangan kita semua dikawal oleh otak. Jika kita hendak mengambil air, tangan kita akan bergerak untuk mengambil air. Makna kata tangan kita tafsirkan sebagai tindakan, otak pula adalah pemikiran. Baiklah, apa perkaitan sebenarnya tangan, otak? Tangan, otak. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kaitkan kepada anda semua adalah apabila kita melakukan tindakan, perlunya kita untuk memikirkan terlebih dahulu. Janganlah kita membuat tindakan dahulu baru fikir. Tapi itu yang berlaku pada hari ini. Soalnya mengapa masyarakat hari ini, terutamanya masyarakat di Malaysia, lebih memilih untuk bertindak tanpa memikirkan terdahulu akan kesan daripada tindakan mereka tersebut. Seperti mana statistik fakta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 631 kes bunuh diri di Malaysia pada tahun 2020 berbanding 609 kes pada tahun 2019. Walaupun peratusan hanya 22 kes sahaja, tetapi ini satu kayu ukur yang jelas bahawa kes bunuh diri ini semakin meningkat dan semakin perlu untuk kita fikir dan kita bimbangkan bahawa tindakan yang mendahului pemikiran ini akan mendatangkan impak yang negatif kepada diri dan juga negara khususnya. Jadi, mengapa berlaku sedemikian rupa? Kenapa kes bunuh diri ini berlaku dan banyak dan makin meningkat? Kerana mereka lebih memilih tindakan berbanding pemikiran. Mereka beranggapan bahawa membunuh diri itu akan menyelesaikan masalah. Mereka beranggapan bahawa apabila dia bunuh diri, masalah akan selesai. Maknanya dia tak akan berdepan dengan apa-apa lagi masalah. Betul, masalahnya mungkin dia hanya bermasalah dengan Tuhan. Tetapi bayangkan jika mereka menggunakan pemikiran mereka terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Contoh, mereka sepatutnya fikir jika mereka membunuh diri, ia akan mendatangkan kesan buruk kepada orang sekeliling, terutamanya keluarga. Contoh yang bunuh diri itu adalah ketua keluarga ataupun bapa ataupun suami. Siapakah yang akan menyara keluarga selepas kematiannya? Dan anak-anak pasti akan kurang mendapat didikan daripada bapa. Isteri pula akan lebih terbeban. Kerana apa? Kerana mengalas tanggungjawab sebagai seorang isteri juga dan sebagai seorang bapa dan ketua keluarga yang perlu meneruskan kehidupan bersama dengan anak-anak. Dan yang yakin dan percaya masa depan keluarga pasti akan banyak laluan ataupun cabaran yang perlu dilalui jika isteri sahaja yang menguruskan keluarga. Ini sangat jelas. Jika kita berfikir dahulu, pasti benda ini tidak berlaku. Jika mereka memikirkan bahawa sekiranya membunuh diri, dia akan menyusahkan ahli keluarganya, akan menyusahkan ibu bapa, akan menyusahkan anak-anak dan isteri, maka mereka tidak akan membuat sedemikian. Tapi kurang penilaian, memikir dahulu tetapi bertindak kemudian. Tapi mereka lebih memilih untuk bertindak dahulu supaya dapat menyelesaikan masalah. Jadi pada hari ini dalam kita menyelesaikan masalah, tidak semestinya kita terus kepada tindakan, tetapi perlunya untuk kita memikirkan dahulu supaya tindakan kita itu tidak mendatangkan kerugian. Bagaimana pentingnya pemikiran ini dalam membina masa depan yang lebih baik. Sekiranya kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara memikirkan dulu macam mana nak selesaikan masalah, barulah kita dapat menentukan bagaimana tindakan kita dan kita dapat menentukan masa depan kita dengan lebih baik. Baiklah, analogi sangat mudah. Pemikiran hari ini saya tafsirkan seperti pisau. Pisau yang mana sifatnya boleh membunuh dan menyelamatkan nyawa. Tetapi pada hari ini, apa yang saya nak bawa kepada anda semua? Sekiranya pemikiran kita ini memikirkan tindakan yang kita buat ini relevan tapi tak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Mungkin kita rasa tindakan itu relevan, tapi sebenarnya tak mendatangkan manfaat pun kepada orang lain. Jadi itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Jadi pentingnya untuk kita berfikir dengan bijak, dan saya akan kongsikan apa tips untuk kita bijak dalam membuat tindakan. Tipsnya sangat mudah. Laungan AUM, AUM.
A. Apa itu A? A adalah attitude dengan izin. Apa attitude? Adalah sikap. Sikap kita, bagaimana sikap kita bila berdepan dengan masalah. Pertama sekali perlunya untuk kita bersabar dan tidak terus melatah akan masalah yang datang. Maksudnya kita tidak terus bertindak, kita bersabar dahulu. You pula understand, kita memahami apa masalah tersebut, bagaimana puncanya, siapa pesalahnya, apa yang berlaku. Sepatutnya dalam kes permasalahan ini perlu difikirkan jalan penyelesaian secepatnya dan bukan untuk kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu understand. Dan M adalah monitor. Apa yang perlu kita monitor kan? Setelah kita ada penyelesaian masalah, kita buat, kita lakukan. Adakah penyelesaian masalah itu sesuai dengan cara kita ataupun tidak? Sekiranya tidak sesuai, kita cari penyelesaian masalah yang lain. Jadi hari ini, apa AUM ini kenapa ditekankan dalam membuat tindakan? Sekiranya kita nak bertindak, kita kena guna step AUM. Supaya apa? Supaya tindakan kita itu mendatangkan manfaat dan dapat menjamin masa depan kita. Kerana apa? Kitalah yang menentukan masa depan diri kita sendiri. Kitalah yang akan memegang masa depan kita sendiri. Jika kita tidak dapat membuat tindakan yang baik, jika kita pemikiran kita tidak dapat membuat tindakan yang baik, tidak dapat membuat tindakan yang rasional, pasti akan merugikan kita dan pasti masa depan yang ada di tangan kita ini tidak akan cerah. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu daripada video saya. Terima kasih.